Tanda-tanda kiamat terbagi kepada dua, tanda yang besar dan tanda yang kecil. Tanda yang kecil sudah banyak yang sudah nampak. Tanda yang besar belum lagi satu pun yang nampak. Perbezaannya, tanda-tanda yang besar bila sudah keluar satu, yang lainnya akan cepat keluar. Adapun tanda-tanda yang kecil adalah mengikut masa yang berjauhan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bila ia akan muncul. Di antara tanda-tanda yang besar adalah munculnya Ad-Dajjal. Ad-Dajjal adalah manusia. Kata Dajjal daripada kalimat Dajjal atau Dajjulun, artinya dusta. Dajjal maksudnya yang banyak berdusta atau pendusta, yang kerjanya adalah berdusta, mengelirukan orang ramai. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya Ad-Dajjal. Dan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati daripada fitnahnya Ad-Dajjal dengan mengajarkan kepada kita membaca awal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir sebagai pelindung dan pendinding daripada fitnah Ad-Dajjal. Setelah Dajjal turun akan berada di atas muka bumi ini sehari umpama 1 tahun, hari berikutnya umpama sebulan, hari berikutnya umpama seminggu, dan hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Dan pada saat itu Nabi Isa akan turun. Dan Dajjal akan keluar dulu, Dajjal akan muncul dahulu, dan akan ramai pengikut Dajjal, dan akan pergi Dajjal kemana-mana tempat kecuali Mekah dan Madinah yang dilindungi dan dijaga oleh malaikat. Maka ketika itu turun Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh kepada Ad-Dajjal. Katanya fa yanzilu 'indal manaratil idh ba'athallahu 'indal manaratil bayda' syarqi Dimashq. Nabi Isa akan turun di menara putih. Menara putih di sini adalah tempat untuk mengumandangkan azan. Di mana tempat itu? Di bahagian timur Damsyik atau Damaskus, Suria. Dalam riwayat yang lain katanya Nabi Isa akan turun di Baitul Maqdis. Tidak ada pertembungan riwayat bagi yang mengatakan Nabi Isa akan turun di Menara Putih atau di Baitul Maqdis, karena posisi Menara Putih dan Baitul Maqdis berada di sebelah timur Damsyik. Maka ia kalau dikatakan Menara Putih atau Baitul Maqdis adalah satu hal yang sama, karena kedua-duanya berada di bahagian timur Damsyik. Menjadi perbezaan ulama tentang Menara Putih. Adakah Menara Putih itu memang ada di zaman Rasulullah atau dia ada kemudian? Kalau sekarang memang ada Menara Putih itu di Damaskus. Katanya Nabi Isa akan turun di bahagian timur Dimashq atau Damsyik. Baina mahrudatain. Wa mahrudatain maksudnya Nabi Isa memakai 2 helai kain yang agak kekuning-kuningan, yakni 2 helai kain. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, dalam posisi kedua telapak tangannya bergantung kepada sayap malaikat yang membawanya turun. Maknanya diiringi dengan 2 malaikat, tangannya, telapak tangannya berpegang kepada sayap malaikat untuk turun ke bawah, untuk turun ke bumi di bahagian timur Damsyik atau di Menara Putih. Menara Putih tempat mengumandangkan azan. Ta'a ra'sahu qatar, dalam kondisi menundukkan kepala Nabi Isa, dan rambutnya itu menitiskan air yang benih, yang jernih dan bening, yakni airnya bersih. Wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu', kalau dia angkat kepalanya begini pun juga akan memercikkan air daripada rambutnya umpama permata-permata, yakni percikan air rambut Nabi Isa alaihissalam menggambarkan
keindahan dan juga menggambarkan kehebatan dan juga menggambarkan kesempurnaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mad. Subhanallah. Katanya orang kafir kalau dapat menghidu hembusan nafas Nabi Isa boleh mati. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarafuh. Nafas Nabi Isa itu jaraknya bila sekali menghembuskan nafas sama jauh dengan sejauh mata memandang. Ya, ini sejauh mana mata memandang itu sampai ke sana juga, mana kita memandang itu. Kalau ada orang kafir di tengah-tengah situ akan kena dengan nafasnya Nabi Isa akan mati. Oleh sebab itu orang kafir tak mahu mendekat. Ya subhanallah. Hal-hal yang menguji kita punya keimanan yang berbicara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham dong? Katanya begitu. Sehingga orang-orang kafir tak berani mendekat kepada Nabi Isa. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil lud. Maka dikejar, dicari Dajjal oleh Nabi Isa dan didapati di Babul Lud. Bab al-Lud. Babul Lud menjadi perbezaan ulama di mana tempat yang sebenarnya. Jika seseorang, kita pernah pergi ke Baitul Maqdis dan ada ditunjuk oleh Imam Baitul Maqdis kawasan yang dinamakan Babul Lud. Bab al-Lud. Katanya di situ akan dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Hatta yatrukuhu bi bab al-Lud. Babul Lud. Fayaqtuluhu, maka akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Thumma ya'ti Isa sallallahu alaihi wasallam qauman qad asamahumullahu minhu. Setelah Nabi Isa berjaya membunuh kepada Dajjal, of course dalam hal ini Imam Mahdi sudah ada. Yang hanya akan melawan kepada Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa akan pergi ke Makkah dan juga Madinah, akan berziarah kepada Rasulullah, akan pergi ke haji. Nabi memberitahukan dalam hadisnya, seakan-akan aku melihat Isa sedang bertalbiyah melaksanakan haji. Padahal hajinya masih akan datang, Nabi Isa belum turun lagi, tapi Nabi sudah beritahu bahwa Nabi Isa akan pergi ke haji dan bertalbiyah. Demikian sabda Nabi SAW, dan akan berziarah kepada Rasulullah SAW, dan akan salat yang menjadi imam adalah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Katanya baginda bersabda, bagaimana kamu hidup di suatu zaman ketika Nabi Isa turun dan yang menjadi imam kepada kamu adalah salah seorang daripada kamu. Yang ini memberikan isyarat bahwasanya Nabi Isa walaupun Nabi dan Rasul tidak membawa syariatnya, tapi membawa syariat Nabi Muhammad. Buktinya adalah beliau menjadi makmum kepada salah seorang daripada umat Nabi Muhammad dan bukan menjadi imam. Umat Nabi Muhammad yang menjadi imam itu adalah Al-Imam Al-Mahdi. Jadi tiada lagi syariat setelah syariat Nabi Muhammad walaupun Nabi Isa turun kemudian. Walaupun syariat Nabi Isa sebelum syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun hanya ingin memberitahukan tentang apa yang diakui oleh orang-orang Kristen tentang salib, tentang babi, apa semua perkara yang batil. Naam, thumma yati Isa sallallahu alaihi wasallam qauman. Nabi Isa berjumpa dengan satu kaum yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnahnya Dajjal. Yani Nabi Musa jumpa dengan segolongan orang-orang beriman, nampak mukanya itu muka letih, muka lapar, muka lesu, disebabkan oleh kerana mereka menjauh daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Ketika dijumpai oleh Nabi Isa alaihissalam, fayamsahu an wujuhihim, diusap wajahnya oleh Nabi Isa sebagai tanda kasihan Nabi Isa kepada golongan tersebut yang terselamat daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan Nabi Isa beritahu kepada orang-orang itu tentang kedudukan mereka di syurga. Maksudnya kamu orang baik, kamu akan masuk syurga, darjat kamu di syurga sekian demikian. Walhasil diberitahukan oleh Nabi Isa kedudukan mereka di